Alright, saya menunggu isyarat daripada ahli-ahli panel kita bersiaran daripada tempat masing-masing. DJ Syahril sebagai moderator daripada Kuala Kurau, DJ Aziz daripada Pulau Pinang, DJ Mizi daripada Alostar, dan DJ Rizal Adam daripada Petaling Jaya. Alright. Okay. Okey, kita bersiaran bersama mereka sekarang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. DJ Mizi mungkin ada sedikit masalah tu. Tak mengapa, dia tengah betulkan. Okey, anda sekalian, di sebelah atas, sebelah kiri adalah DJ Aziz daripada Mutiara FM Pulau Pinang. Di sebelah atas, sebelah kanan adalah DJ Mizi, dia dalam kereta di Alostar. Dan di sebelah bawah kanan adalah DJ Rizal Adam daripada E-Hailing FM. Dan di sebelah bawah kiri moderator kita petang ini, iaitu DJ Syahril daripada Kuala Kurau. Mereka semua daripada tempat masing-masing. Silakan DJ Syahril sebagai moderator forum petang ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Syukri dari Studio Media Maju di Bandar Baru Bangi. Assalamualaikum saya ucapkan pada semua rakan-rakan penyampai yang ada pada petang ni. Waalaikumsalam. Selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua ya. Amboi DJ Mizi tu. Amboi. Nak pergi mana tu DJ Mizi ai? Lepok momok. Okey baik. Baik, pada petang ni insya-Allah kita sembang-sembang santai. Kalau DJ Mizi tu agak bahaya, hati-hati DJ Mizi ya. Okey, saya perkenalkan di sebelah atas kanan, dia sebelah atas kiri ya. Kita bersama dengan DJ Aziz dari Mutiara FM. Kemudian di sebelah kanan atas DJ Mizi ada Kedah FM. Tak apa nak clear, kena guna earphone DJ Mizi. Ambil earphone. Okey, di sebelah bawah kita bersama dengan DJ Rizal dari E-Hailing FM. Okey, apa khabar DJ Rizal? Okey, baik. Baik. Okey, sambil kita sembang pada petang ni, saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kerana sudi bersama dengan slot wal petang pada kita ni. Kita sembang-sembang petang. Sempena atau dalam kita tak mana ni dalam PKP petang ni, insyaAllah kita sembang-sembang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti sepanjang PKP dan juga dalam isu COVID-19 ini, insyaAllah. Baik, saya nak pergi kepada DJ Aziz dulu. DJ Aziz, sebagai pengenalan pada petang ni, insyaAllah. Okey, sepanjang PKP dah menghampiri akhir PKP fasa 2 ni. Sepanjang PKP, apakah aktiviti yang sering dilaksanakan selain daripada bertugas lah DJ Aziz bertugas datang ke konti, datang macam biasa. Okey, Assalamualaikum kepada DJ Rizal, DJ Syahril, kepada Mizi juga. Waalaikumsalam Aziz. Di Bandung ni. Okey, sebenarnya dalam tempoh PKP ni kita DJ yang bertugas di Pulau Pinang, kita bersiaran selama 6 jam. Okey. Jadi saya akan bertugas pada hari Sabtu. Hari Sabtu akan datang ni. Dan hari ni saya berada di office ni sebab saya untuk susun lagu dan untuk editing sikit. Jadi secara kebetulan kan kita bersama-sama dalam forum hari ni sebab ada kat office kan. Jadi selama tempoh PKP ni memang kat rumah je dah, tak pergi mana pun sebenarnya. Kerja dari rumah.
Okey. So, jadi DJ Aziz berkeluarga ni lah. Ada keluarga. DJ Aziz ada berkeluarga. Anak dah besar. Tak ada, saya seorang-seorang duduk kat rumah. Mak saya dekat rumah dia. Ya. Jadi saya duduk kat rumah seorang. Itulah bila duduk seorang tu dia macam banyak benda lah kita boleh buat bila kita nak buat kerja kita yang office punya ke apa kan. Jadi itu yang saya lakukan, mungkin baca sikit dan sebagainya lah. Okey, baik. Terima kasih Jazi untuk persaingan yang pertama ni sebagai pengenalan. Baik, kita pergi kepada DJ Mizi. Tu atas kanan. Apa khabar DJ Mizi? Abang, tu nak pergi taman mana tu? Baik ni, Sodi. Amboi, dia buat bisnes harum manis pula. Okey, saya... COD ke tu? COD? COD Tengok COD ya? Okey, baik. Saya bagi ruang kepada DJ Mizi untuk bercerita berkaitan dengan aktiviti sepanjang PKP yang nak masuk akhir fasa 2 ni. Okey, silakan DJ Mizi. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, selamat petang. Assalamualaikum kepada semua. Saya baru hari ni keluar. Waalaikumsalam. Saya nak bawa wang saya pergi bank sebab kad bank dia rosak. Bila kami perlukan duit, kena tekan duit, tak boleh. Jadi saya macam tu lah. Hari lain saya keluar pergi kerja. Hari lain duduk kat rumah. Kemarin sehari duduk kat rumah je lah. Itu je. Dan saya juga selalu dikecam di Facebook sebab saya suka marah orang yang keluar. Hari ni kira DJ saya kata kalau dekat Penang dia sebut musibah itu dia tak kasar sangat. Apa bahaya sebut musibah dia tak kasar, tapi orang negeri lain kata kasar. Tinggal saya dengan orang Penang ya. Saya marah lah sebab tengok tu punya ramai orang tu. Macam biasa ya, bukan macam PKP ya. Tadi bank tu ramai orang, jadi saya dengan Wan ambil keputusan tak mau duduk situ, kami nak balik lah. Cari bank lain lah, bank yang tak ada orang. Mana ada bank yang tak ada orang? Bankrupt. Okey. Okey, terima kasih DJ Mizi sebagai pengenalan. Okey. Baik, saya nak bagi ke DJ Rizal untuk bercerita tentang pengalaman sepanjang mengharungi 2 fasa PKP ni. Sila DJ Rizal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Rakan-rakan hebat-hebat DJ daripada utara ni. Okey, saya Rizal Adam dari Hailing FM. Semenjak 18 hari bulan 3 2020 hari tu, hari bermulanya PKP ni, kami macam sekalian hamba rakyat Malaysia ni lah terkejut. Jadi terkejut, walau bagaimanapun orang Malaysia ni dia macam benda-benda macam ni dia macam relax je untuk peringkat awal. Cuma akhir-akhir ni aja agak ada timbul perasaan celaru sikit. Jadi kami di Hailing FM ni, kami sebenarnya mewakili kepada kebanyakan pemandu-pemandu e-hailing. Contohnya Grab, Maika, Mula, Daxi, Jomride dan sebagainya yang berada dalam industri e-hailing. GrabFood tak kecuali lah dengan PandaFood, Lalamove dan sebagainya. Jadi dekat sini kesan yang diterima oleh mereka ni agak menarik untuk dikongsikan. Sebabnya di bahagian penumpang kami menjunam pendapatan, di bahagian hantar barang dan makanan naik mendak. Jadi untuk permulaannya saya dan tim Hailing FM kami bersiaran daripada rumah lah semenjak 18 bulan 3 hari tu. Ada waktu-waktu tertentu, bukan sepanjang masa. Memang radio kami 24 jam, tapi yang ada DJ tak sepenuhnya lah. Jadi itulah. Satu soalan. Soalan. Ya, silakan. Macam mana? Ya? Ini boleh dengar kat radio lah, geng. Ya, kami guna live streaming. Ya, kami guna live streaming online radio. Anda boleh tengok dekat Google, dekat Zia Live online radio ataupun dekat Opera Touch dan macam-macam lagi lah. Kami beroperasi termasuk dekat Indonesia sekali. Ya tuan. Okey, ada nak tanya lagi DJ Mizi? Ada nak tanya lagi? Selain saya pun boleh tanya, saya boleh di sana
Beli belah utara kan. Sebab saya dengan Tuan Syarif dekat je. Saya pegang serai 2 Kuala Kurau. Okey. Sila DJ Aziz. Kita baru je tengok ada e-hailing FM tu macam menarik juga tu e-hailing FM tu. Itulah yang diceritakan oleh DJ Rizal tadi kan, ada ramai yang mengikut siaran kan, jadi itulah menarik juga sebenarnya e-hailing FM ni. Okey, Cik Aziz, kami e-hailing FM ni baru beroperasi 6 bulan, 6 ke 7 bulan, baru lagi. Dan pendengar kami pun tak berapa ramai lagi, tapi untuk setakat ni alhamdulillah sambutan menggalakkan sangat dan bersyukurlah sebab diterima oleh sebahagian besar pemandu e-hailing dan juga pengguna e-hailing. Ya, Cik Aziz. Okey, kita ke Penang lah Okey. DJ Aziz. Okey, DJ Aziz mungkin berada di pulau sebelah pulau kan. Okey, sebenarnya semalam kalau kita lihat di berita, di Pulau Pinang ada kawasan-kawasan yang telah pun jalannya ditutup. Kalau semalam saya perasan jalan flyover di sekitar Tapak Pesak. Kan? Jadi pada pemerhatian DJ Aziz lah, bagaimana pematuhan PKP di sekitar Pulau Pinang? Okey, sebenarnya saya tinggal di Tanah Besar, belah seberang sana. Saya berulang setiap hari kalau kerja tu saya berulang ke Pulau Pinang lah. Macam kita, kalau kita bertugas, kita akan melalui Jambatan Pulau Pinang. Jadi sebelum masuk Jambatan Pulau Pinang, dari Perai nak ke pulau tu, memang kita akan ditanya oleh pihak polis yang bertugas, nak ke mana, nak pergi mana kan. So kita ada surat. Jadi sama juga bila kita nak balik daripada tempat kerja, dari pulau ke Tanah Besar atau ke Perai, balik ke rumah, sama juga dekat situ pun ada juga pihak polis akan bertanya lah nak ke mana apa semua kan. Kalau lah tak ada alasan yang kukuh, memang kena balik lah, pusing balik. Kalau alasan yang kukuh tak ada masalah lah, balik terus lah kan. Jadi kalau sepanjang saya keluar ke tempat kerja dan kalau saya tengok keadaan di Pulau Pinang, sebelum masa mula-mula PKP tu memang banyak kenderaan atas jalan, dan selepas itu kita tengok masih lagi ada, dan sekarang ini alhamdulillah dia makin okey lah, makin ramai yang mengikuti PKP yang telah pun diarahkan oleh kerajaan kita kan. Jadi makin hari nampak macam makin okey, mungkin sebabkan polis berada di mana-mana. Jadi kita kat sini pun dah tak berani nak keluar kalau tak ada alasan yang kukuh, tak ada surat dan sebagainya kan. Macam tu lah. Tapi perlu diingatkan jugalah untuk orang Pulau Pinang, kerana masih lagi terdapat mereka-mereka yang suka bersiar-siar membawa haiwan peliharaan dan sebagainya lah. Okey, baik, terima kasih DJ Aziz. Jadi kita nak ke DJ Mizi yang secara langsung tu buat liputan secara langsung sekitar mana tu Mizi? Halo Stang. Saya ada kat Kota Sarang Semut. Okey, Kota Sarang Semut. Secara jauh tu. Secara umumnya DJ Mizi boleh respon bagaimanakah pematuhan masyarakat sekitar kawasan tempat Mizi lah terutamanya pematuhan kepada PKP. Okey, silakan. Saya nampak agak longgar lah minggu ni, terutama lepas dapat BPN tu ramai berbusu ke bank. Tak apalah, yang bila saya kecam orang ramai yang beratur di bank tu, saya kata dia kata dia pun tak ada duit, tak faham, dia kata janganlah marah apa semua, ada orang backup lah. Tapi saya rasa ada jalan alternatif lain mungkin lagi berbahaya, terutama golongan yang warga emas lagi mudah terdedah kepada risiko COVID-19 ni. Jadi beratur tu dia risiko, baiknya ada kat rumah dan kita cari alternatif lain. Macam nak pergi tekan bank tu, dah mesin ATM mana-mana boleh tekan, tak perlu tumpu di BSN saja. Ramai kan bertumpu di BSN, sedangkan kerajaan PM dah umum tiada pengecualian cas RM1 di semua mesin ATM. Kita cari alternatif yang terbaik. Dan yang kita nampak sini ramai juga menyalahgunakan dana yang diberikan oleh kerajaan. Seperti saya tengok di bank tak apalah orang nak berkeluar duit, tapi saya tengok di restoran fast food beratur panjang. Beratur panjang. Dan lepas keluar duit lah. Lepas keluar duit. Kalau di kawasan luar bandar kita boleh terima benda tu. Tapi ni kawasan luar bandar. Sebabnya di kawasan luar bandar mungkin saya tengok macam golongan P40 lah yang ramai membeli tu. Sebenarnya tak patut duit kerajaan bagi tu kita berjimat, bukan dengan mengikat perut, tapi menggunakan wang tu dengan penuh bijaksana. Penuh bijaksana tu berbelanja tu dengan berhemah lah.
tanpa buat pembaziran. Kita tak tahu lagi sebulan 2 bulan apa nak jadi kan. Betul. Saya sangat menyokong pandangan DJ Mizi tu. Kerana kita tidak tahu bekalan. Adakah cukup, tak cukup, ataupun mungkin PKP ni akan terus berlarutan jika mengikut trend yang sekarang ini. Betul tak Zimzi ya? Okey, saya balik kepada DJ. Lagi sikit lagi. Okey, silakan. Ada lagi. Kemudian macam saya kata, ramai yang salah gunakan bantuan tu, dan juga ramai juga yang salurkan bantuan sehingga viral tu. Tapi bila viral tu nak salurkan boleh, tetapi jangan sampai orang tu jadi jutawan. Sebab baru ni saya ada di kawasan Padang, kita bagi bantuan semua dah cukup dah, kita bagi mesin rumput semua untuk dia kerja lah. Tetapi bila benda tu kita bagi bantuan, orang viral lagi, kemudian kita tak nak rakyat Malaysia ni terlalu tumpu kepada seorang. Bila kita nak bantu semua orang. Betul. Macam tu. Dia kata, okey, cukup kot. Okey. Okey, kita balik kepada DJ Rizal. Okey. Pada pengalaman DJ Rizal, mungkin ada cara atau agihan yang lebih baik untuk menghantar bantuan ataupun kutipan. Kutipan bantuan. Silakan. Okey, silakan DJ Rizal. Okey, tak berapa clear tadi, tapi tak apa. Saya rasa pertanyaan daripada Syahrir tadi, macam mana nak memulakan bantuan supaya lebih berkesan kan? Okey, saya nak bercerita bab bantuan untuk pemandu e-hailing yang mana diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, iaitu untuk pemandu e-hailing mendapat 500 secara one off, dan kemudian taksi 600 pun one off. Jadi dekat sini pemandu taksi ni ada juga yang memandu e-hailing, ada juga yang memandu Grab, ada juga yang memandu Myka, Mula dan sebagainya. Jadi mereka ini hanya dapat di bahagian taksi saja. Dia tak boleh dapat dua-dua sekali. Kalau pemandu e-hailing pula dekat sini ada masalah. Sampai sekarang tak tahu di mana. Walaupun dah diumumkan oleh Perdana Menteri hujung bulan April, tapi sebenarnya majoriti pemandu e-hailing nak segera. Siapa tak nak cepatkan, semua dalam keadaan yang pendapatan meruntuh 80% pemandu yang bawa penumpang ni. Jadi bila mereka disarankan beralih kepada menghantar barang, problem dia ialah mereka membawa kereta. Mereka pakai kereta. Kebanyakannya tak ada motor. Jadi bila hantar barang pakai kereta, kadang-kadang kena pergi kondo, nak parking, security kata tak boleh parking lama abang. Jadi dekat sini problem dia orang. Walau bagaimanapun, okey, pemandu-pemandu e-hailing yang penjunang 80% tau pendapatan mereka. Ialah orang PKP, siapa nak order, siapa nak keluar. Kalau keluar pun dia orang ke pasar ataupun ke bank. Kan yang dipanggil dalam istilah pemandu-pemandu e-hailing ni dipanggil pendapatan jerung. Okey, sekarang pendapatan bilis saja yang mereka dapat. Jadi itu pun 80% pendapatan merudum. Jadi di sini diminta pemandu-pemandu e-hailing ni beralih kepada menghantar barang. Okey, kebanyakan aplikasi Grab, Myka, Daxi dan lain-lain, mereka dah di waktu PKP ni dah membenarkan untuk ambil barang. Jadi ini untuk menampung yang kekurangan pendapatan tadi. Berbalik pada bantuan tadi, okey, bantuan yang disalurkan pada pemandu e-hailing, syarat dia ialah mula-mula hari tu 2,000 income sebulan. Pendapatan kasar untuk melayakkan mereka dikategorikan sebagai full time. Ini yang layak terima, part time tak boleh. Tapi kalau misalkan kawan ni tadi dia bawa di bawah 2,000 tak dapat. Jadi dekat sini e-hailing FM dah suarakan berkali-kali, tiada hari lah boleh kata keluar. Perdana Menteri alhamdulillah dengar, diturunkan kepada 1,200. Okey, kepada 1,200. Bagi yang di Lembah Kelang, di Pulau Pinang, di Johor, di bandar-bandar besar, okey. Masalah di bandar-bandar kecil, Temerloh, macam sahabat kita kata Kota Sarang Semut, kalau dia bersih kan, ataupun di Mersing ke di kawasan yang tak berapa banyak permintaan, nak dapat 1,200 sebulan sakit. Lepas tu pula dia orang beroperasi kadang-kadang bukan satu jenama tau. Ada Grab, dia lah buat Myka, dia lah buat Daxi. Jadi kerajaan tak satu
satu aplikasi mesti 1,200. Bila dia pecah macam ni tak dapat 1,200. Jadi ini yang mereka nak minta tolong pihak kerajaan supaya tak syaratkan 1,200 sebagai full time untuk melayakan dapat 500. Okay. Terima kasih DJ Rizal atas respon yang macam tu. Okey, baik, DJ Azzi, pada pandangan DJ Azzi lah secara umumnya, bagaimanakah DJ Azzi melihat bantuan-bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang, kan? Asal yang pelajarnya dapat, dan yang terbaru pelajar-pelajar tingkatan 6, pelajar-pelajar matrik, pelajar-pelajar yang pra-universiti pun dapat. Jadi pada pandangan DJ Azzi macam mana usaha kerajaan? Okey, pandangan saya lah kan, kalau macam yang dapat bantuan, tak kira lah pelajar ke, yang bekerja ke, sama ada yang ada kat rumah ke, tapi itulah, bila mereka yang terlibat, kita semua terlibat dengan PKP ni, ada di antara mereka yang tak dapat menjalankan perniagaan kecil-kecilan, peruncit, yang bekerja secara berniaga kecil-kecilan dan sebagainya tu, memang hasil pendapatan mereka memang merudum terus lah orang kata kan. Jadi dengan bantuan yang diberikan ni, insyaAllah dapat membantu lah serba sedikit untuk mereka ni nak meneruskan kehidupan yang akan datang. Contoh macam kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan, jadi mungkin itu dapat membantu sedikit lah. Dengan pelajar kita juga sama, mereka juga sebenarnya ada setengah yang tak boleh balik, ada setengah yang terpaksa tinggal di hostel. Jadi mereka pun sebenarnya mungkin kekurangan juga dari segi wang dan sebagainya. Mungkin itu pun dapat membantu lah untuk mereka ni yang dapat bantuan. Jadi kita pun berterima kasih kepada kerajaan juga yang orang kata memahami keadaan rakyat itu dengan memberikan bantuan yang sewajarnya kepada mereka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni pula kenalah gunakan bantuan yang diberikan oleh kerajaan tu dengan cara yang berhemah, orang kata. Betul. Macam-macam kan. Kadang-kadang kita tengok rakyat Malaysia ni, dia bila dapat bantuan, dia lupa bahawa bantuan yang diberikan untuk ini adalah bantuan, kita panggil bantuan yang sangat mendesak. Lagi satu isu yang berkaitan adalah isu kita berhadapan dengan musibah. Berbanding kita dapat bantuan, waktu beri apa semua tu, waktu tenang. Jadi mungkin orang kata kepahaman rakyat ataupun sebahagian rakyat lah berkaitan terima bantuan ni, akhirnya menjadi satu seperti mana yang DJ Mizi sebut tadi, dia belanja ikut mewah, nak bermewah. Jadi ia akan memberi kesan besar kepada kehidupan dia. Ya, kepada pelajar kita juga dapat bantuan tu bukan beli barang-barang secara online, Shopee dan sebagainya kan. Kena simpan juga duit itu untuk digunakan pada masa yang akan datang. Mungkin kita nak pakai duit itu kan. Contoh macam sekarang ni, kita tengok bank-bank pun ada bagi moratorium tu, kita yang mungkin ada kereta dan sebagainya kan. Jadi kita boleh gunakan wang itu untuk bina sebaik-baiknya mungkin. Kan? Itulah sebaik-baiknya. Baik, saya nak bagi kepada DJ Mizi yang selalu kena kecam ni. Okey, pada pandangan DJ Mizi lah, satu dua isu berkaitan orang kata ada sebahagian perusahaan nak dijalankan operasinya, termasuklah kedai gunting rambut baru-baru ni menjadi isu. Jadi mungkin ada respon daripada DJ Mizi. Okey, berkaitan hari ini pun Menteri Dr. Ismail Sabri telah pun melarang sepenuhnya pembukaan semula kepada kedai gunting, lagi apa tadi? Ada beberapa lah kedai yang sepatutnya katanya tak ada operasi. Dah kedai spek mata. Silakan DJ Mizi, ada komen berkaitan dengan tu. Silakan. Malah tadi ada masalah rumah tangga sikit. Okey. Okey. Macam ni saya rasa barbershop tu memang tak patut buka. Yang patut buka car wash. Okey, baik. Saya patut buka. Saya kata tapi memang betul lah, tak suruh tutup semua tu. Betul lah, saya rasa dia memang setuju lah. Sebab benda tu takut jadi kluster barbershop pula kan. Sebab gunting rambut ni, dia akan gunting rambut kan sentuh gambar orang. Betul. Betul. Kebetulan dia ada body touch. Bila body touch ni kita tak tahu apa jadi kan. Kita tak nak, mungkin kat tempat terpencil mungkin takkan merebak, tetapi di kawasan bandar mungkin
akan terjadi kluster barbershop lepas ni. Dia tak tahu benda tu terjadi. Patutnya kerajaan tutup lah sektor-sektor itu, cuma buka sektor-sektor yang penting seperti kedai kereta, barang spare part kereta. Lepas tu kawas nak buka tak ada masalah saya rasa, sebab kawas ni tak ada kumpul sangat, semua orang duduk dalam kereta saya rasa. Kawas pun dia cuci dengan sabun, jadi dia boleh sanitize kereta kita daripada pokok pergi jalan sana ada kuman COVID kat kereta pun dia boleh cuci. Ada nampak lah, cuma apa patutnya barbershop tak perlulah buka. Jadi tetapi kerajaan bagi peluang tengok daripada sektor-sektor macam kedai top up ke, tapi buka dengan mungkin mereka tidak terlalu open public sangat, mungkin buka satu pintu ke sebagainya lah. Okey, mungkin ada SOP tertentu lah untuk setiap bisnis yang nak dibuka ataupun yang nak dioperasikan semula. Baik, kalau di Perak ni berapa ni lah. Okey, silakan. Okey, sedikit lagi, tapi saya respect macam banyak kan peniaga-peniaga Cina, walaupun dia benarkan buka, dia tak buka. Ni kedai runcit ni, pasar mini Seng Huat, dia tak buka, dia tutup. Sebab saya tanya kenapa tak ni, sebab dia orang kata, saya tanya seorang token, dia kata duit boleh cari tetapi nyawa tak boleh cari. Dia ada kesedaran di situ lah. Betul. Banyak tak buka sebab dia ada kesedaran kat situ. Jadi itu saja ulasan saya. Kawas patut buka. Itulah, kita setuju lah kan. Saya setuju dengan apa yang Fizik kata tu. Patutnya kedai gunting rambut tak payah buka, kedai-kedai hardware pun tak semestinya dibuka kan. Jadi benda tu kalau buka lagi, polis ni pihak polis lagi susah untuk mengawal masyarakat kita yang akan ambil alasan untuk keluar. Dia alasan nak pergi mana, nak gunting rambut, nak pergi mana, nak pergi spek mata, nak pergi mana, nak pergi cari rice cooker rosak dan sebagainya. Macam tu kan. Betul. Jadi alhamdulillah jugalah isu tu telah pun diredakan dengan kata putus bahawa memang semua tak dibenarkan beroperasi. Alhamdulillah. Tapi di Perak ini antara kedai-kedai yang beroperasi mengikut arahan kerajaan negeri, antaranya ialah hardware. Kedai-kedai hardware yang dibuka pada Selasa dan Sabtu. Begitu juga hari Isnin ada stern kedai, ada sebahagian kedai yang dibenarkan buka di Perak sahaja. Kalau kita dapat lihatlah arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri Perak. Dan dibuka pun dengan SOP yang sangat ketat. Penjarakan dan sebagainya lah tu mesti dipatuhilah. Baik, DJ Aziz. DJ Aziz dari masih muda lagi kan, masih lagi dalam usia remaja. Okey, bagaimana DJ Aziz melihat orang kata sikap diri bagaimana? Semalam saya sempatlah berbual dengan seorang yang agak lama, katanya ini adalah masa musibah ini adalah satu pengalaman baru kepada anak-anak muda, kepada generasi-generasi baru yang mungkin tak pernah melalui sekatan rumah seperti di era zaman Jepun, di era 13 Mei kan. Dan sekarang ini anak remaja ni ataupun anak-anak yang generasi-generasi ala baru ni dapat merasai bagaimana terkurung dan kita lihatlah situasinya sangat berbeza. Mungkin tok-tok kita dulu ketika zaman Jepun tak boleh keluar, kurung ya di rumah, memang betul tak boleh keluar. Tapi hari ni kurung tapi still nak keluar. Jadi apa pandangan DJ Aziz? Okay lah, saya rasa macam ni lah kan, bila jadinya PKP macam ni, kita rasa ni sebagai satu sejarah dunia sebenarnya yang tak pernah pun berlaku sebelum ini, dan sekarang ini kita melaluinya. Dan sudah pastilah kan, daripada remaja yang selalu keluar lepak dengan kawan-kawan dan sebagainya akan rasa terkongkong bila terpaksa duduk kat dalam rumah. Tapi sebenarnya kan, kalau saya tengok kan, ada juga ada segelintir remaja kita yang masih lagi berkumpul dekat kawasan perumahan, contoh dengan kawan-kawan tanpa diawasi oleh siapa-siapa pun. Jadi itu mungkin kita boleh ambil maklum sikit lah kan pada remaja kita. Mungkin kita kena ikutlah perintah PKP kita ni, duduk di rumah supaya kita kita putuskan rantaian COVID-19 ni kan. Jadi memanglah bagi kita, bukan kita saja, mungkin bagi keluarga kita, parent kita sendiri pun dia nak duduk rumah pun susah. Nak pergi masjid tak boleh, nak pergi nak pergi kedai kopi tak boleh dan sebagainya kan. Jadi kita rasa terkongkong, bukan saja remaja tapi parents kita pun rasa terkongkong, dan kita juga terpaksa duduk di rumah, tak boleh keluar langsung kan. Jadi kecuali dah dengan urusan yang penting. Jadi saya rasa mungkin dalam masa tempoh ni kita perlu
bersabar, sangatlah bersabar dan berdoa semoga semuanya akan segera selesai dan mungkin kita dapat putus kerantaian kita ni rantaian COVID-19 ni. Semoga semua dalam seperti biasa lah, semua lancar seperti biasa. Remaja tu kena bersabar lah, kena bersabar dan juga disiplin lah kan. Okey, terima kasih DJ Aziz atas sedikit cadangan dan juga keprihatinan lah kepada remaja. Baik, saya beralih kepada okey, DJ Aziz ada nak tambah DJ Mizi nak cepat tadi. Okey, penutup saya sekarang ni untuk mungkin yang tengok live ni, untuk masyarakat semua orang awam yang tengok live ni kan. Yang tengok lepas ni kita akan share ke di YouTube, semua yang tengok semua sekarang ni, kita perlu fikir frontliner kita yang bertugas. Kita sibuk masak ni apa semua. Hari ni kita boleh makan, duduk dengan keluarga macam abang tadi cakap, dulu darurat. Kita kena bayangkan kita sedang darurat untuk bebaskan negara kita merdeka daripada COVID-19. Betul ke? Betul. Jadi kita kena berkorban. Bukan kerajaan tak suruh kita mengikat perut. Kerajaan suruh duduk di rumah je. Mudah. Masuk dalam rumah kan? Sekatan Jalan Raya, roadblock banyak dekat kawasan-kawasan terutama red zone. Bila ada roadblock, bila tak bagi lalu, tutup tingkat kereta, maki kata apalah polis ni apa semua kan. Kita tutup dekat kereta, ada aircon dalam ni, sejuk. Tetapi polis anggota tugas tu, polis trafik ke ATM tugas, dia masih lagi duduk tengah panas untuk melayan kerana orang ni belakang-belakang kita lagi yang nak lalu sekatan Jalan Raya tu. Tetapi kita marah-marah orang, balik duduk bini goreng ni makan apa semua, seronok bersama. Tapi sedangkan mereka yang bertugas, anak-anak mereka dekat rumah semua menunggu kepulangan mereka. Sedang waktu boleh tidur, kita boleh makan, kita pergi pasar raya beli naga lah apa, balik masak. Doktor, petugas-petugas KKM, doktor, nurse, mereka ke hulu ke hilir nak merawat pesakit. Tetapi kita boleh hidup dengan keadaan yang aman damai, boleh makan macam-macam. Bila time kita free, kita nak keluar lagi. At least kita dah makan, ada apa semua, kita syukur dan benda tu kita patut berkorban untuk berada di rumah. Ada video di Facebook saya, ada video macam mana kadang-kadang lebih 10 orang ada dekat luar, boleh berkumpul dekat situ. Ya betul. Kalau semalam kita tengok petugas-petugas kita kan, yang bertugas frontliner kita, di belakang baju mereka tu, yang PPE tu mereka pakai tu, dia tulis kami dah lama tak jumpa isteri. Bayangkan macam mana perasaan mereka kan. Jadi kita patutnya bersyukur kan, kita betul, cuti berbuka dan sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat rakyat Malaysia lah kan, kita kena lah fikir sejenak dengan apa yang pengorbanan yang mereka lakukan. Bukan saja frontliner kita, doktor dan sebagainya, polis, askar, semua yang menjalankan tugas kan. Jadi kita patutnya kita kena duduk di rumah lah, seperti yang Mici katakan tadi kan. Masak makan kat rumah, tak payah sibuk nak keluar, tak ada benda nak keluar kan, tak ada benda nak beli, tak ada keperluan dan sebagainya sangat. Sebab kita fikir hari kita boleh makan ni, tetapi mereka sedang sibuk. Kadang-kadang makan pun tak sempat. Fikirkan pesakit yang makin ramai. Tapi bila benda ni kalau nak berakhir, selagi kita ni tak berkorban untuk ni, bayangkan dari semasa ke semasa nikmat kita di dunia ditarik. Sembahyang solat Jumaat berjemaah ditarik. Mungkin lepas ni suasana bulan Ramadan ditarik. Bazar Ramadan tak ada, tak apa, sebab kita dulu pun biasa bazar tak ada. Tetapi tak ada lagi solat berjemaah tarawih di masjid, akan ditarik. Bayangkan kalau kita langgar lagi raya. Okey, mungkin orang pentingkan raya lagi. Macam mana suasana hari raya? Pertama kali nak hidup, bukan takat saya baru 30-an ni, tetapi yang mungkin yang ada pakcik yang umur 80-an, tanya dia, kalau tahun ni tak boleh raya, dia kata semua hidup dia pertama kali tak boleh raya. Sebab apa? Kita kena duduk rumah. Betul. Okey, baik. Balik ke DJ Rizal. DJ Rizal, pandangan DJ Rizal berkaitan dengan kita masyarakat Malaysia, hebatnya masyarakat Malaysia ni saling bantu-membantu. Malah hari ni pasukan frontliners merasa seronok, merasa bersemangat kerana datangnya bantuan-bantuan yang bertali arus untuk mereka. Jadi apa komen DJ Rizal berkaitan dengan Alhamdulillah, bantuan yang kami dapat respon daripada tim-tim macam tim Food Panda seperti GrabFood, mereka ada sendiri tau. Mereka buat collection, mereka buat collect sumbangan dan diagihkan kepada PDRM, ATM yang berada dekat sekatan Jalan Raya ni.
Jadi ini kerana yang petugas motosikal ni, yang hantar barang ni, mereka adalah di antara yang dibenarkan berada dekat jalan raya. Okey, itu pun dalam tempoh tertentu 6 pagi sampai 10 malam. Itu saja. Kemudian nak minta tolonglah kepada pengguna yang nak menggunakan Grab ke, Myka ke, atau apa-apa jenama e-hailing lah. Anda cuma boleh seorang saja dalam satu kereta. Jadi jangan marah kepada driver. Kalau driver sampai anda 2 orang, mereka takkan bawa. Sebabnya driver akan menjawab nanti bila bertembung dengan sekatan di jalan raya oleh PDRM. Jadi ini minta tolong kepada pengguna supaya ambil tahu juga apa yang dikehendaki oleh pihak berkuasa. Nanti bila dah kena, dia akan salahkan. Tadi tak cakap dekat saya waktu saya naik. Patutnya mereka ambil perhatian dalam benda-benda macam ni. Dan berbalik kepada sokongan daripada pemandu, walaupun pendapatan mereka merudum, tapi sebenarnya mereka pun terpaksa juga untuk mencari rezeki, sebab pendapatan mereka bekerja baru dapat. Okey, majoriti Cik Sari dan rakan-rakan lain, majoriti kalau yang ada kerja gaji tetap setiap bulan tak apa. Ini yang pemandu ini kebanyakannya majoriti yang tak bersedia tau. Bila stop aja, mereka stop pendapatan. Jadi yang ini yang mereka sekarang ni agak cemas. Saya percaya agak cemas. Saya duduk di Sungai Wei ni, berwhatsapp-whatsapp lah dengan sekali yang mana minta bantuan. Memang mereka menghadapi kesulitan sekarang ni. Jadi kami di Hailing FM pula, siapa yang ada nak menawarkan bantuan, kami tolong war-warkan. Contohnya macam persatuan, NGO, termasuklah syarikat e-hailing sendiri. Baru-baru ini Big Blue yang beroperasi di KLCC dan airport juga menawarkan siapa-siapa yang berkelebihan, berkemampuan, bagi kat diorang bagikan sumbangan. Diorang yang jadi pengantara. Bukan hanya Big Blue, persatuan pemandu e-hailing juga, okey, yang mana yang ada pemandu e-hailing ni kadang-kadang bukannya yang hanya sekadar pemandu e-hailing, mereka juga mungkin berjawatan, kadang-kadang guru pun buat e-hailing juga kan. Jadi dekat sini kena ada pengalaman dan saya minta pengalaman. Tuan Inspektor sendiri ada buat pemandu e-hailing tau, sebab mereka bukannya nak income tu, tapi nak suasana bertemu dengan orang. Jadi mereka ni ada pengalaman memandu e-hailing, bagaimana pendapatan pemandu e-hailing, bagaimana susahnya mereka. Jadi dia dapat menjelami. Bila mereka dapat menjelami, jadi orang-orang ini yang menggerakkan bantuan. Okey, untuk pemandu e-hailing, dan pemandu e-hailing pun yang mana ada kelebihan macam tadi, yang mereka bukan je sebenarnya pemandu e-hailing tapi ada jawatan lain, cuma sekadar pemandu e-hailing. Mereka ni buat sumbangan kutipan untuk sama mereka dan bagi kepada petugas-petugas kita yang berada kat jalan raya yang berpanas-panasan tu, termasuklah yang di hospital tu kan. Ini orang-orang yang kita tak boleh nak membalas budi mereka, hanya Allah saja yang membalas jasa dan pengorbanan mereka secara. Okey, baik. Okey, DJ Mizi, ada nak komen berkaitan dengan bantuan-bantuan perlukah di-centralize kan, di tempat-tempat tertentu, ada yang sampai, ada yang tak sampai. Malah kalau kita lihat bantuan-bantuan yang diberikan sering kali tersasar. Maksudnya dalam kelompok-kelompok tertentu saja yang dapat. Malah dapat berkali-kali ganda. Jadi perlukah satu ada badan ataupun persatuan yang menguruskan di setempat. Sila DJ Mizi. Okay, first kalau bantuan makanan ni kita cerita pasal rawam lah. Pasal rawam, patutnya dari awal lagi JKM ataupun badan-badan yang nak bagi, kerajaan yang nak bagi salurkan, kita tengok data daripada IKASI dulu. IKASI dan juga daripada data Jabatan Kebajikan Masyarakat, data golongan asnaf dan juga data daripada zakat. Bila kita bagi kepada itu, baru kita stop, kata golongan ni dah dapat. Kita cari pula ibu-ibu tunggal dan mereka yang terputus bekalan sebabkan pekerjaan harian mereka tak boleh bekerja, dia cari pula dalam kampung tu. Jadi Amir ni kena main peranan yang dilantik oleh pihak zakat menjadi kedah dilantik. Jadi kawasan tu Amir ke, ketua JKK ke ataupun pengurusi karya masjid ke, perlu main peranan untuk dia kata dia ni dah dapat dah sebab daripada zakat punya nama ni, daripada JKM nya nama, dia kena ada list, dia kena minta, dia kata okey ni semua dapat, dia cari yang tak dapat lagi. Dia bukan isu yang dapat bantuan ke tak dapat bantuan, kena faham nak cari orang yang terputus bekalan, seperti mereka yang kerja harian, dia tiba tak boleh kerja dah seminggu 2 minggu, dia nak dapat pendapatan macam mana? Mungkin seminggu 2 minggu dia boleh survive, tapi dah nak masuk ke sebulan dia tak boleh survive. Lepas tu pula kalau di viral-viralkan tu eloknya tak elok lah, sebab pernah jadi dekat sini dengan viral 7 orang
anak ditinggalkan selai sepinggan dekat rumah tu, ibu bapa lari sebab susah. Tetapi bila kutipan dapat hampir 100,000 lebih, ibu bapa terus balik sebab wang dah banyak. Banyak terjadi macam tu. Jadi kita, macam kami kutip, rakan-rakan saya kutip, tiba-tiba dana yang untuk kakak tu dah terlebih. Jadi kami dah tengok orang awam dah bagi dah, orang keliling pun dah bagi dah beras, pampers, susu pun semua dah bagi penuh. Takkan nak biar rumah macam gudang. Okey. Dari segi duit pula, kami tak mau bagi duit, kami beli mesin rumput apa semua. Jadi duit yang orang bagi semangat kami alihkan beli barang, bagi kat orang lain pula. Bila kami suruh stop, saya suruh stop di Facebook yang viral tu. Dia kata kalau tak nak viral buat apa? Viral kan? Saya kata bukan kami niat viral kan. Kami tunjuk, kami bagi bantuan, tak sangka posting member saya tu viral. Jadi saya kata stop untuk viral, jangan ada lagi sumbangan. Oh, dia kata kau apa, kau ni Melayu ala hanat lah, kau nak suruh sekat apa semua kan. Dia tak baca komen-komen atas tu yang kami hantar komen, kami dah bagi dah sumbangan, kau tu berusaha stop untuk bantu golongan lain. Dia tengok komen yang tak elok je, komen yang elok dia tak tengok. Jadi dan juga itulah kita kata masyarakat kita jangan terlalu baik, tetapi kita nak ayahkan kepada semua sama rata. Dan ada juga yang baik hati nak masak bagi hantar kat frontliner kita, nasihatkan tak perlu. Sebab macam di hospital dah dimasak dan masakan, kita tak nak yang masak daripada rumah, datang-datang dia sakit perut, tak boleh bertugas. Sebab tu kita tengok Ustaz Abid Liu, kenapa Ustaz Abid Liu beli McD apa semua, sebab itu lebih terjamin. Bukan kategori sebab anda nak mengendalikan makanan perlu ada disuntik. Macam saya mengendalikan makanan, saya ada buat COD dari rumah ke rumah, memang saya buat suntikan vaksin. Bila vaksin ni kita akan maksudnya takkan ada kuman untuk orang dapat taun ke dapat cerit-birit ke apa sebagainya. Jadi kita takut bila orang tak ada suntikan vaksin, dia mengendalikan makanan, takut dia hantar kepada frontliner kita, polis ke apa semua, takut benda tu cerit-birit. Sebab tu yang banyak PDRM sendiri menolak. Bukan nak KFC ke nak McD, tapi ditolakkan, melainkan daripada kedai yang dia orang order yakin memang dicucuk ada CJ pengendali makanan. Itu kena faham, cara orang awam dia terasa. Sebenarnya kita tak nak benda tu. Baik kita semua cerit-birit. Itu satu kes saya 30 bungkus cerit-birit. Siapa nak kerja? Siapa nak kerja? Kan? Betul. Betul. Baik, DJ Aziz. Okey, berkaitan dengan mengisi masa lapang. Kalau kita tengok hari ni banyak video-video viral kan. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh yang duduk rumah kan. Yang kata tadi kita selesanya duduk di rumah, kita boleh main TikTok kan. Jadi apa pandangan DJ Aziz berkaitan dengan berbagai video-video yang boleh kita kata menarik, tapi semalam ada beberapa isu yang kita panggil berkait dengan agama jugalah. Ada viral, ada video-video yang menyentuh sensitiviti agama kan. Dalam mereka rancak bertiktok, tapi sebenarnya ada perkara-perkara yang melanggar hukum adat dan hukum agama. Apa pandangan Rizal? Baik, silakan. Okay, saya pun ada dengar juga tentang bertiktok bila masa kita menyambut malam Ismu Syaban, ada yang bertiktok dan sebagainya. Itu mungkin kita boleh pilih masa yang sesuai lah untuk nak bertiktok dan sebagainya. Tapi kalau kita ada kat rumah, aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat, contoh yang ada anak kan, yang ada anak tu kan, boleh melukis, mewarna atau mereka cipta dan sebagainya. Yang paling bagi saya lah, benda yang paling kita jarang-jarang dapat lakukan adalah solat berjemaah bersama-sama dengan kalau anak-anak bersama dengan ayah, bersama dengan ibu, kalau suami bersama dengan isteri dan anak-anak. Lepas tu mungkin boleh juga berdoa, berzikir dan sebagainya, mengaji Al-Quran dan sebagainya. Mungkin itu antara aktiviti yang sangat berfaedah yang kita sebenarnya bersama-sama dengan keluarga memang jarang-jarang sangat sekali kita buat. Kalau TikTok tu biasalah anak-anak muda TikTok ni bila-bila masa boleh TikTok kan. Dan itu antara aktiviti yang boleh buat. Selain itu boleh juga saya ada kawan dia bagi anak dia buat biskut. Dia serahkan bahan-bahan semua, dia bagi tahu cara-cara macam mana. Ada dia 4 orang dan 4 orang tu yang akan sediakan semua benda dan buat biskut. Kemudian sambil membakar dan sebagainya, semua mereka buat sendiri. Jadi dari situ mereka dapat satu aktiviti yang sangat menarik. Mungkin aktiviti itu nanti dia boleh jadikan sebagai satu kenangan di masa akan datang. Rupanya kita pernah ramai-ramai dengan adik-beradik buat macam ni kan. Jadi banyak aktiviti yang boleh buat sebenarnya untuk kita mengeratkan lagi silaturahim di antara keluarga yang mungkin kita jarang-jarang pernah buat selama ini. Dan sekarang ini bila ada kesempatan, saya rasa kesempatan yang kita ada ni kita perlu gunakan dengan sebaik mungkin. Buat berbagai aktiviti dengan anak-anak lah, dengan ibu bercerita, bersenam dan sebagainya kan.
macam-macam boleh buat, main musik dan sebagainya. Boleh je, banyak aktiviti sebenarnya. Yang kreatif pun boleh buat juga. Kalau kat luar negara saya tengok ramai yang kreatif tau, buat berbagai aktiviti. Contoh macam main ski, dia buat main ski tapi dalam rumah. Dia gunakan kain berwarna putih untuk main ski. Cuba tengok, mesti ada yang dalam YouTube tu. Okey, itu antara saranan lah daripada DJ Aziz. Baik, kita ke DJ Rizal untuk mungkin yang terakhirnya, sebab DJ Rizal boleh kongsikan apakah harapan DJ Rizal kepada masyarakat, dan juga mungkin ada saranan-saranan DJ Rizal untuk semua ahli masyarakat agar mematuhi PKP ni, agar PKP ini berakhir setakat 3. Baik. 5. Okey, silakan DJ Rizal. Ya. Okey, pasal kedua dan sekarang ni kita dah pasal ketiga kan. Okey, dia harap tak adalah pasal keempat. Walaupun secara dasarnya kita beranggapan agak tak berapa yakin lagi. Tak berapa yakin lah. Okey, mengambil kira itu, maka ruang kita berada di rumah akan menjadi lebih lama. Okey, jadi kebanyakan macam Cik Aziz kata tadi, yang terjejas teruk adalah mereka yang berpendapatan yang bekerja sendiri, yang tak ada majikan. Ini yang terjejas teruk ni. Okey, kalau yang bekerja tu majikan dia yang terjejas teruk. Okey, tapi kita nak ambil yang macam penjaja apa semua ni, mungkin mereka daripada berniaga contohnya pisang goreng, air tebu tepi jalan, mereka beralih ke bisnes online. Okey, mungkin boleh cuba dekat sini. Okey, pengalaman ni saya nak cerita sebab ada tiga orang pemandu e-hailing ni. Mereka ni terkesan. Dia dah seminggu, bila seminggu mereka terkesan, mereka beralih kepada membawa barang termasuk pasar. Jadi bila mereka nampak pasar online ni sesuatu yang baru dan bertepatan dengan waktu sekarang ni, kemudian merupakan trend yang agak cerah ke hadapan ini. Jadi mereka beralih mengusahakan apa yang dipanggil oleh mereka YOPS, YEOPS.com. Tapi untuk kawasan sini, Petaling Jaya, Shah Alam dan sekitarnya, termasuk Sunway, Kota Damansara, di kawasan radius 20 km mereka buat. Bagus. Ini sendiri tanpa perlu menunggu bantuan daripada kerajaan. Mereka dapat menghidup peluang bagaimana nak mengubah. Dan sebelum ni mereka berada dekat jalan raya. Okey, macam mana nak mengubah daripada kesulitan yang ada sekarang ni untuk mencari jalan supaya mereka boleh membina cara hidup baru. Cara hidup baru dah senang. Jadi mereka buat pasar online. Jadi saya dah tengok sambutan menggalakkan. Orang yang nak pergi pasar tu, memanglah pasar tu tempat yang dibenarkan. Tapi kita pun was-was sebenarnya nak pergi. Walaupun dibenarkan. Sebab dekat sana tumpuan orang ramai. Saya sendiri pernah buat liputan di Pasar Borong, di pasar yang dibenarkan, pasar dekat rumah saya, tak jauh ada pasar. Di Pasar Borong saya pergi. Dan rasanya agak tak berapa isu kesihatan dijangkiti virus COVID ni agak terbuka dekat sana juga. Walaupun kita datang pakai tutup mulut, agak ada sanitizer, ada yang jaga dekat pintu tu, tapi ruang untuk dijangkiti tu tetap ada. Jadi rasa ramai tak nak pergi. Jadi mereka beralih kepada di online dekat telefon. Pergi tekan pasar online ni, mereka boleh pilih kat sana. Siap ada harga, siap ada apa yang nak dipilih, apa yang nak dibeli. Dan upah penghantaran saja yang mereka charge. Jadi ini pada saya satu yang menggembirakan. Mereka boleh mengajak kawan-kawan mereka pula yang menghantar tu. Jadi kat sini kan kita kena fikiran supaya tak terlalu mengharapkan kerajaan. Kerajaan kita tahu, memang kerajaan kita di luar ni kita menganggap kerajaan bagi bantuan je, tapi kerajaan pun ada tugas berat sebenarnya, tugas ketir yang kita tak faham, kita tak tahu. Kita rakyat biasa tak tahu apa sebenarnya kerajaan alami daripada memikirkan kesan ekonomi, pekerjaan dan kesan sampingan yang akan berlaku. Walaupun untuk buat keputusan PKP pasal keempat nanti pun kerajaan terpaksa memikirkan sedalam-dalamnya, termasuk macam isu yang tadi kan, yang potong rambut tu. Sebenarnya dengan tak setuju, daripada awal tak setuju. Memang dekat page pun kami keluarkan kenyataan, janganlah, tolong siapa walaupun dibenarkan, anda sanggup pergi ke sana kan. Dan tukang gunting sendiri pun takut sebenarnya nak mengunting orang kan? Dia pun takut. Macam mana nak buka? Sebab mesti dia akan bersentuhan. Macam mana pun akan bersentuhan dengan kepala orang, dengan walaupun pakai macam mana dia cara
kan. Jadi dekat sini lagi baik tak payahlah kan, lagi baik tak payah buka, ataupun kalau buka kita tak payah pergi. Kan risiko dia lebih tinggi daripada risiko dia agak tinggi. Okey, terima kasih DJ Rizal. Baik, saya balik kepada DJ Aziz sebab DJ Mizi mungkin dah ada urusan. DJ Aziz sebagai pengakhirannya, kesimpulannya, apa nasihat DJ Aziz untuk sekalian masyarakat tak kira peringkat umur untuk seboleh-boleh mungkin mematuhi PKP ini secara optimum. Maksudnya kalau tinggal di rumah memang tinggal di rumah dan keluar hanya urusan yang memerlukan saja. Baik, silakan DJ Aziz sebagai kesimpulannya. Okey, kesimpulan saya seperti yang kita ketahui kan, kita dah masuk fasa yang ketiga PKP ni, dan kalau diikutkan 14 hari bulan, hari Selasa ni merupakan fasa yang kedua dah tamat dan memulakan fasa yang ketiga PKP. Kita harap kita tak nak fasa yang keempat kan. Kalau kita nak COVID-19 ni kata berakhir, kita nak putuskan rantaian dia, kita perlu ikut saranan kerajaan. Kalau tak ada apa-apa urusan penting, jangan keluar rumah, duduk di rumah saja. Kenapa? Kerana kita tengok rata-rata bila dah sampai ke PKP yang ketiga ni, fasa yang ketiga ni, kita tengok masih lagi ada segelintir tempat yang masih lagi penuh dengan kereta dan sebagainya, keluar pergi pasar ramai-ramai, kata tak ikut social distancing dan sebagainya. Jadi kalau boleh lah kita, kalau boleh untuk PKP yang fasa ketiga ni, tolonglah kita sama-sama ikut betul-betul. Kalau tak ada benda penting, jangan keluar. Kalau keluar sekali tu, belilah barang tu cukup untuk seminggu atau 2 minggu, tak payah keluar dah. Ni kadang-kadang hari ni dia keluar, esok dia keluar lagi, lusa dia keluar lagi, tu dah dia keluar lagi, dia keluar hari keluar je lah kerjanya. Alasannya nak beli barang ke pasar rutin, kan. Katanya rutin harian. Rutin harian kan, tapi sebenarnya tak perlu pun macam tu kan. Sebab apa, boleh beli sekali barang-barang tu dan boleh digunakan juga. Kalau kata terlalu terdesak sangat, memang tak ada, mungkin boleh keluar lah, tapi keluar beli barang dan balik ke rumah. Dan satu lagi pesanan saya kepada ibu bapa kita juga, sila pantau anak-anak anda. Dan kerana anak-anak ni dibiarkan juga keluar, terutama sekali di kawasan perumahan. Kalau boleh kita nak raya dengan hati yang gembira, kita nak berpuasa juga dalam bulan Ramadan yang baik, yang kata apa, kita kata bulan yang penuh keberkatan kan. Kita nak sama-sama bertarawih juga kan. Jadi kalau kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni, saya harap sangat kepada semua, tolong duduk ke rumah, just stay at home. Kita kena lawan, kita kena menang, dan kita kena jaga kita juga, okey? Itulah nasihat saya kepada semua. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel pada petang ini dalam bual petang kita di Media Maju. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Aziz dari Mutiara FM, DJ Rizal daripada Tuan Syarif. Ya, silakan. Sikit. Okay, ini sebab saya nak kongsikan dengan pemandu yang di Pulau Pinang. Okey, pemandu yang membawa motosikal lah, rider kan, yang tiada motosikal. Contohnya kalau mereka sebelum ni pemandu Grab, mereka nak beralih kepada memandu motosikal, nak menghantar makanan dan barang-barang lain yang macam GrabFood, Panda Food, dan kemudian Lala Move ke apa ke yang menggunakan motosikal, tapi tak ada motosikal. Mereka nak beli pun, proses nak beli tu kedai tutup, JPJ tutup, tak boleh. Jadi E-Hailing FM dekat sini kami sedia menyediakan motosikal untuk mereka dengan sewa yang murah sangat, yang boleh kadar mampu untuk kawasan Pulau Pinang dan juga Lembah Kelang. Okey, tu E-Hailing FM sediakan untuk mereka. Dan lagi satu peringatan juga kepada pemandu-pemandu yang E-Hailing yang ngambil barang. Okey, semalam dah tular dekat video di mana seorang pemandu ditangkap membawa dadah. Okey, jadi dekat sini pemandu perlu teliti. Okey, perlu teliti. Walaupun dekat video tu tak ada sebut ia pemandu e-hailing, tapi dia sebut penghantar barang. Bila penghantar barang ini berdekatan dengan e-hailing, jadi situasinya agak sama. Pemandu e-hailing pun ada yang ambil barang. Kadang-kadang lebih berbahaya, dia buat job tepi. Job tepi ni langsung tak ada pembuktian. Okey, melainkan mereka yang ambil, mereka yang hantar. Tapi kalau menggunakan aplikasi Grab ataupun Lalamu ataupun apa-apa, jadi mereka dah ada diizinkan kat sana untuk mengambil barang. Kat sini mungkin walaupun mereka terpaksa juga menjawab di balai polis, tapi sekurang-kurangnya ada untuk mereka pertahankan diri. Jadi saya nasihatkan, jangan ambil job tu. Jangan ambil job barang je tepi, sebab kita tak tahu apa dekat dalam. Kecuali kalau memang dah sah barang tu kita tahu, tak apa, kita
kita tak tahu dalam kotak boleh buka. Tuan yang punya kita tak boleh koyak, tak boleh buka. Ini lagi berbahaya. Jadi pesanan saya itulah Tuan Syaril. Rakan-rakan yang berada dalam industri e-hailing, buat gerak ke Maika ke supaya bersabarlah untuk takat ini. Okey. Jadi daripada Hailing FM, teruskan bertugas. Dengan penuh keikhlasan. Kerana daripada keikhlasan, saya ada keberkatan. Okey, terima kasih DJ Rizal Adam dari e-hailing FM. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada DJ Mizi dari Kedah FM yang mungkin terpaksa keluar awal, terlebih awal tadi, sebentar tadi. Dan terima kasih kepada yang menonton kami sepanjang bual petang pada petang ini, insyaAllah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi bersama saya pada petang ini, insyaAllah. Dan juga kepada semua yang menonton. Ramai juga ni yang menonton ya. Alhamdulillah. Syukri Media Maju, jangan lupa. Terima kasih juga kepada Abang Syukri dari Media Maju yang menyediakan platform untuk kita bersiaran pada petang ni ya. Baik, buat akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dan semua yang turut terlibat sama dalam bual petang pada petang ini, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya mohon jutaan kemaafan sepanjang mungkin ada salah silap sepanjang saya berbicara pada petang ini. Terima kasih, saya kembalikan sesi petang ini kepada Abang Syukri kita di Media Maju. Silakan Abang Syukri. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada DJ Syaril, moderator. Terima kasih kepada DJ Aziz Mutiara FM. Terima kasih kepada DJ Rizal Adam, e-hailing FM. Terima kasih kepada DJ Mizi, Kedah FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Ya, insyaAllah. Itu dia tadi kita bersama ahli panel kita dalam live forum melalui Skype dengan moderatornya DJ Syaril daripada Kuala Kurau. InsyaAllah besok kita masih ada lagi sesi live forum dan sesi gurindam. Jadi jangan lupa anda semua singgah-singgah di Facebook Media Maju live streaming. Dan pasti kita menyajikan banyak info untuk anda semua sempena kempen kita Stay at Home.